Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Okey, alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu lagi untuk kali yang ketiga sepanjang musim Perintah Kawalan Pergerakan di Facebook Masjid Raja Haji Fisabilillah Cyberjaya. Alhamdulillah dah kali ketiga, dan tajuk kita sambung lagi tajuk minggu lepas berkaitan dengan hibah sebagai instrumen perancangan harta orang Islam. Okey, kalau minggu lepas kita dah sampai kepada tajuk jenis-jenis hibah, dan jenis-jenis hibah kita telah kupas kepada dua jenis. Yang pertama hibah mutlak, yang kedua hibah bersyarat. Dan hari ini insya-Allah kita akan kupas berkaitan dengan hibah dengan syarat balasan ataupun gantian. Waalaikumsalam Puan Suhaila. Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Saya doakan juga untuk semua berada dalam keadaan sihat walafiat dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, untuk yang baru masuk ataupun sebelum ni tidak mengikuti kita punya FB Live ni, saya nak terangkan sikit apa dia hibah, apa dia rukun hibah, kemudian kita masuk kepada jenis-jenis hibah. Hibah sebagaimana yang kita tahu ialah pemberian milik sesuatu ataupun pemberian milik harta oleh individu ataupun oleh pemilik harta kepada individu lain ataupun kepada pihak lain secara sukarela, ya, secara sukarela yang berkuat kuasa ketika hidup pemberi dan penerima hibah. Itu adalah hibah. Sekiranya pemberian itu berkuat kuasa selepas kematian ataupun pelaksanaannya selepas kematian, maka itu adalah wasiat. Itu beza antara hibah dan wasiat. Walaupun lafaz pemberian itu adalah dengan lafaz beri, tidak disebut dengan lafaz wasiat, tetapi sekiranya pemberian itu dikaitkan dengan kematian ataupun pemberian itu dilaksanakan selepas kematian, contohnya saya berikan rumah ini kepada kamu, okey, tetapi kamu boleh memiliki rumah ini, ataupun saya berikan rumah ini kepada kamu selepas kematian saya, maka itu adalah wasiat. Tapi kalaulah rukun dan syarat akad hibah itu dipenuhi ketika hidup pemberi dan penerima hibah, maka itu adalah akad hibah. Sebagai contoh, saya berikan rumah ini kepada kamu, kemudian penerima kata saya terima, dan rumah itu diberikan kepada penerima. Okey, kalau itu hibah mutlak lah, maka hibah itu telah sempurna rukun dan syarat qabatnya, maka hibah sah. Itu adalah hibah. Kena sempurna rukun dan syarat qabat ketika hidup penerima dan ketika hidup pemberi dan penerima hibah. Okey, rukun-rukun hibah sebagaimana telah kita bincangkan minggu lepas, ada 4. Yang pertama, rukun hibah yang pertama ialah pemberi hibah. Rukun hibah yang kedua ialah penerima hibah. Yang ketiga, harta yang dihibah. Dan yang keempat ialah sirah, iaitu lafaz ijab dan lafaz qabul daripada pemberi dan penerima hibah. Kemudian syarat yang perlu disempurnakan untuk akad hibah ini ialah syarat qabat, iaitu penerima milikan. Pemberi memberi milikan harta itu kepada penerima, dan penerima menerima milikan harta itu dengan izin pemberi ketika pemberi masih hidup. Waalaikumsalam Hamidah. Okey, kita teruskan ya. Kalaulah berlaku kematian salah satu pihak setelah sempurna rukun hibah, maknanya pemberi hibah ada, penerima hibah ada, harta yang dihibahkan pun ada, lafaz sirah iaitu lafaz ijab dan qabul itu pun berlaku, kemudian tak sempat nak qabat, tak sempat nak menerima milik harta yang dihibahkan, penerima meninggal dunia. Okey, penerima meninggal dunia. Contohnya, saya hibahkan rumah ini kepada kamu. Penerima kata, saya terima. Tak sempat nak ambil kunci rumah ataupun tak sempat nak
menduduki rumah tersebut penerima meninggal dunia. Maknanya syarat qabat belum terlaksana. Syarat qabat belum terlaksana, maka apa kedudukan rumah tersebut? Adakah rumah itu menjadi harta pusaka penerima ataupun menjadi hak milik pemberi hibah? Berlaku kematian setelah sempurna rukun hibah, tetapi berlaku kematian, tak sempat nak qabat, maka hukumnya ialah waris-waris penerima hibah kena minta izin daripada pemberi hibah untuk qabat harta yang telah dihibahkan kepada penerima. Minta izin daripada pemberi. Sama ada pemberi izinkan ataupun tidak, harta itu diqabat oleh waris-waris penerima hibah. Sekiranya pemberi hibah tidak mengizinkan waris-waris penerima hibah qabat ataupun menerima milik harta yang dihibahkan, maka hibah terbatal. Tetapi sekiranya pemberi hibah mengizinkan harta itu diqabat oleh waris-waris penerima hibah, maka hibah sah dan ia menjadi harta pusaka penerima hibah yang wajib diagihkan mengikut hukum faraid, melainkan waris-waris penerima hibah nak bermuafakat harta itu diagihkan mengikut muafakat antara waris-waris. Okey? Itu adalah rukun-rukun hibah dan syarat-syarat hibah kena dilaksanakan, kena disempurnakan ketika hidup pemberi dan penerima hibah. Itu kita dah bincang dah minggu lepas. Okey, kita masuk kepada jenis-jenis hibah. Jenis-jenis hibah terbahagi, saya bahagikan sebab dia boleh dibahagikan kepada 2, boleh dibahagikan kepada 4 dan boleh dipecah-pecahkan. Walaupun dibahagikan kepada 2, kita boleh pecah-pecahkan, tetapi saya membahagikan jenis-jenis hibah ini kepada 5. Yang pertama, hibah mutlak. Yang kedua, hibah bersyarat. Yang ketiga, hibah dengan syarat balasan ataupun gantian. Yang keempat, hibah umrah. Dan yang kelima, hibah rukbah. Mesti tuan-tuan dan puan-puan selama ini hanya ada di antara kita hanya mendengar bahawa hibah itu adalah dalam berbentuk ataupun hanya berbentuk mutlak sahaja. Contoh, saya berikan rumah ini kepada kamu, penerima kata saya terima, tanpa dikaitkan dengan apa-apa syarat. Itu adalah hibah mutlak. Okay. Contoh, saya hibahkan iPad ini kepada kamu. Kemudian penerima kata, saya terima iPad ini. Pemberi pun menyerahkan iPad tersebut dan penerima menerima milik iPad tersebut tanpa apa-apa syarat daripada pemberi hibah, maka itu adalah hibah mutlak. Hibah mutlak. Maksudnya tanpa dikaitkan dengan apa-apa syarat. Kat mana kita nak tahu hibah itu mutlak ataupun hibah bersyarat ataupun hibah dengan syarat balasan atau gantian ataupun hibah dengan umrah dan rukbah? Macam mana kita nak tahu? Kita lihat pada lafaz ijab oleh pemberi hibah. Okey, kalaulah pemberi hibah itu katakan, dia kata kepada penerima hibah, ayah hibahkan rumah ini kepada kamu dengan syarat ayah duduk rumah ini bersama kamu selama mana ayah masih hidup. Okey, itu adalah syarat dalam lafaz ijab pemberi hibah. Apa syaratnya? Syaratnya kalau hibah ini diberikan kepada kamu dan kamu nak terima hibah ini, syaratnya ayah kena duduk rumah ini bersama kamu sepanjang hidup ayah. Okey, anak ini sebagai penerima, dia disyaratkan maklum dengan syarat yang telah disyaratkan oleh pemberi hibah. Dia kena tahu apa yang pemberi hibah syaratkan. Bila dia dah tahu syarat yang telah ditetapkan oleh pemberi hibah, dia ada pilihan sama ada bersetuju ataupun tidak dengan syarat yang telah ditetapkan oleh pemberi hibah. Dia setuju tak dengan syarat tersebut? Kalau dia bersetuju, maka dia menerima hibah itu dan dia juga bersetuju dengan syarat tersebut dan dia kena laksanakan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemberi hibah. Okey? Itu adalah hibah dengan syarat ataupun hibah bersyarat. Ataupun contohnya ayah kata,
ayah berikan tanah ini kepada kamu, syaratnya selagi mana ayah masih hidup, ayah usahakan tanah ini dan hasilnya ayah ambil. Tapi kamu juga boleh ambil lah. Kamu boleh usahakan tanah ini dan kamu juga boleh ambil. Tapi ayah, kalau boleh ayah nak juga hasil daripada tanah ini untuk menampung hidup ayah. Maknanya tanah itu diberikan kepada si anak, tetapi manfaat tanah tersebut ayah nak guna dulu sepanjang hidup ayah. Anak setuju tak dengan syarat tersebut? Sekiranya anak bersetuju, maka anak menerima, saya terima hibah ini, saya terima tanah ini dan saya setuju dengan syarat yang telah ayah tetapkan. Dia pun ambil geran tanah ataupun dia bercucuk tanam dekat atas tanah tersebut. Mungkin tanah itu ada kelapa sawit. Hasil kelapa sawit itu diambil oleh ataupun diterima oleh si ayah sebagaimana syarat ni tadi, tetapi si anak tanam pokok serai ke ataupun tanam pokok cili ke di tanah tersebut, hasilnya diambil oleh si anak. Maksudnya anak dan pemberi hibah dan penerima hibah telah sempurnakan rukun hibah, iaitu ada pemberi, penerima, harta yang dihibahkan, lafaz ijab dan qabul daripada penerima, serta syarat qabat telah dilaksanakan ketika hidup pemberi hibah. Maknanya ayah ini memberi geran tanah kepada si anak dan anak berhak untuk bercucuk. Ayah mengizinkan anak untuk bercucuk tanam ke atas tanah yang dihibahkan. Itu adalah salah satu bentuk qabat yang boleh diterima pakai. Ya, salah satu bentuk qabat yang boleh diterima pakai. Ayah mengizinkan anak untuk bercucuk tanam dan hasilnya diambil oleh si anak, tetapi hasil kelapa sawit di tanah tersebut diambil oleh ayah sepanjang hidup ayah. Boleh tak ayah nak ambil? Boleh. Sebab apa? Boleh sebab penerima hibah telah memberi keizinan. Okey, penerima hibah telah memberi keizinan hasil tanah tersebut dimanfaatkan ataupun diambil oleh si ayah. So, qabat telah berlaku. Rukun dan syarat telah berlaku ketika hidup walaupun hibah itu hibah bersyarat. Yang tak bolehnya ialah lafaz ijab. Hibah bersyarat ini, bezakan antara hibah bersyarat dengan wasiat ialah lafaz ijab daripada pemberi dikaitkan dengan selepas kematian itu adalah wasiat. Contohnya, ayah berikan tanah ini kepada kamu selepas ayah mati. Sebab ayah nak guna tanah ni. Ayah nak bercucuk tanam atas tanah ni. Ayah nak ambil hasil daripada tanah ni. Jadi ayah berikan tanah ini kepada kamu selepas ayah mati. Itu adalah lafaz ijab wasiat. Berbeza dengan hibah, ayah berikan ataupun ayah hibahkan tanah ini kepada kamu, syaratnya ayah nak guna ataupun ayah nak ambil hasil tanah ini, hasil kelapa sawit ini sepanjang ayah masih hidup. Sepanjang ayah masih hidup. Kamu setuju? Anak kata, saya terima ayah dan saya setuju dengan syarat tersebut. Anak ambil geran tanah, anak bercucuk tanam ke atas tanah tersebut dan dia mengizinkan ayah mengambil hasil kelapa sawit pada tanah tersebut. Itu dah cukup rukun dan syarat qabat disempurnakan ketika hidup pemberi dan penerima hibah. Ya, berbeza dengan wasiat tadi. Wasiat beri lepas mati. Maksudnya diberikan lafaz ijab itu berlaku ketika hidup pemberi wasiat, tetapi penerima milikkan hanya terlaksana selepas kematian. Dan ingat, sebagaimana saya telah terangkan sebelum ini, wasiat tidak boleh diberikan kepada waris. La wasiyata lil waris. Wasiat tidak boleh diberikan kepada waris. Anak kandung adalah waris. Jadi bagaimana nak laksanakan wasiat yang telah diberikan kepada anak kandung ini? Selepas berlaku kematian si ayah, perlu minta izin daripada waris-waris lain sekiranya wasiat itu hendak dilaksanakan. Sekiranya anak ini tadi hendak menerima wasiat, iaitu tanah yang telah diberikan selepas kematian ini tadi, maka perlu mendapat izin daripada waris-waris pemberi hibah, pemberi wasiat ataupun pewasiat.
minta izin dulu. Kalau waris-waris bersetuju, maka wasiat itu boleh dilaksanakan. Sekiranya tidak bersetuju, maka wasiat itu terbatal. Berbeza dengan hibah bersyarat, rukun dan syarat qabat telah sempurna ketika hidup pemberi dan penerima hibah. Maka jika berlaku kematian ke atas pemberi hibah, maka tanah itu adalah milik penerima hibah, bukan lagi menjadi harta pusaka pemberi hibah. So, tidak perlu kepada izin daripada waris-waris pemberi hibah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, ahlan wa sahlan. Okey, faham ya? Berkaitan dengan hibah bersyarat. Okey, fuqaha ataupun ahli fiqh ataupun ulama telah menetapkan syarat untuk melaksanakan hibah bersyarat ini ialah yang pertama. Okey, apa syarat dia yang pertama? Yang pertama, penambahan sesuatu syarat dalam akad bagi menjaga kepentingan pihak-pihak yang berakad selagi syarat itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan tujuan akad hibah. Itu syaratnya. Maksudnya syarat itu tidak bertentangan dengan hukum syarak dan syarat itu tidak bertentangan dengan tujuan akad hibah. Sebagaimana saya telah jelaskan sebelum ini, sekiranya si ayah ni kata, ayah hibahkan rumah ini dengan syarat kamu tak boleh jual, kamu tak boleh hibahkan, kamu tak boleh mewariskan rumah ini kepada waris-waris kamu sampai bila-bila. Rumah ini hanya untuk kamu. Kalau itu syaratnya, maka sekiranya syaratnya begitu, okey, tak boleh jual, tak boleh hibahkan sampai bila-bila. Harta itu tak boleh diwarisi kerana itu dianggap sebagai harta pusaka. Memanglah walaupun dia adalah harta pusaka, tetapi bila dah menjadi harta pusaka, telah dimiliki oleh waris-waris, maka waris-waris berhak untuk buat apa-apa. Tapi dia dah hibahkan harta itu kepada si anak dan dia syaratkan anak ini tidak jual, tidak hibah, tidak berikan dan tidak diwarisi oleh waris-waris penerima hibah. Kekal menjadi milik anak ini, maka hibah itu sah, tetapi syarat yang disyaratkan yang bertentangan dengan hukum syarak, yang bertentangan dengan prinsip ataupun bertentangan dengan tujuan hibah ini terbatal. Ya, terbatal. Hibah sah tapi syarat terbatal. Lepas ayah meninggal dunia, kalau si anak ini meninggal dunia, maka harta itu menjadi milik waris-waris penerima hibah. Okey. Boleh diwarisi oleh waris-waris penerima hibah. Syarat yang kedua ialah tempoh yang ditetapkan sekiranya pemberi hibah memberi tempoh supaya harta itu tidak dijual. Okey, ataupun pemberi hibah memberi tempoh dia nak duduk lagi rumah tersebut ataupun mengambil hasil daripada kebun tersebut. Tempoh itu biarlah tempoh yang munasabah. Siapa yang menetapkan tempoh itu munasabah? Yang menetapkan sama ada tempoh itu munasabah ataupun tidak ialah mahkamah syariah. Kalau dia kata sampai bila-bila tak boleh jual, tak boleh hibah, tak boleh diwarisi, itu tempoh yang tidak munasabah. Okey, itu tempoh yang tidak munasabah. Sebabnya, bila harta itu menjadi milik kita, kita berhak untuk jual, kita berhak untuk menghibahkan dan kalau kita mati, harta itu menjadi pusaka ataupun menjadi harta pusaka pemilik harta, iaitu penerima hibah. So, tempoh munasabah contohnya macam mana? Macam ayah tadi katalah. Ayah kata, saya hibahkan, abah hibahkan rumah ini kepada kamu. Syaratnya, ayah duduk rumah ini bersama kamu selagi mana ayah masih hidup. Maka tempoh ayah hidup itu, selagi mana ayah hidup itu adalah tempoh munasabah untuk menjaga kepentingan pemberi hibah. Kalaulah dia hibahkan tapi dia tak ada tempat tinggal, kemudian dia tidak mensyaratkan syarat tersebut, si anak boleh meletakkan ayah ni di mana-mana saja sebab harta itu telah menjadi milik si anak dan tidak ditetapkan syarat supaya si anak ini mengizinkan ayah duduk rumah tersebut. Apa kepentingan hibah bersyarat? Bagi menjaga kebajikan, kepentingan pemberi hibah
ataupun menjaga kepentingan penerima hibah dan juga boleh menjaga kepentingan siapa sahaja yang disyaratkan oleh pemberi hibah. Contohnya, ayah kata, ayah hibahkan rumah ini kepada kamu, syaratnya kamu kena izinkan adik kamu duduk rumah ini selagi mana dia belum berkahwin. Untuk anak perempuan, ya, nak bagi rumah itu kepada anak lelaki, tapi dia ada anak perempuan yang belum berkahwin ataupun yang belum baligh, maka ayah mensyaratkan selagi mana adik ini masih kecil, selagi mana adik ini belum berkahwin, kamu kena izinkan dia duduk rumah ini. Okey. Anak yang pertama tadi ni, abang ini bersetuju dengan syarat tersebut, maka hibah itu sah selagi mana anak ini mengikut ataupun melaksanakan syarat yang telah ditetapkan oleh si ayah. Sekiranya anak ini tidak melaksanakan syarat yang telah ditetapkan oleh si ayah, hibah ini boleh terbatal kerana melanggar syarat yang telah ditetapkan oleh pemberi hibah. Yang pertama tadi ialah syarat itu tidak bertentangan dengan hukum syarak, tidak bertentangan dengan prinsip syariah, tidak bertentangan dengan tujuan hibah. Okey, syarat yang kedua ialah tempoh itu mestilah tempoh yang munasabah, dan syarat yang ketiga ialah penerima hibah kena maklum dan kena tahu apa yang telah disyaratkan oleh pemberi hibah, dan dia hendaklah dah maklum dan dia hendaklah bersetuju dengan syarat tersebut. Jangan pemberi hibah syok sendiri. Dia tulis sendiri hibah itu, kemudian dia tulis sendiri dokumen hibah, kemudian dia mensyaratkan dalam akad hibah itu syarat begini-begini, tetapi tidak dimaklumi oleh penerima hibah, dan penerima hibah tak tahu pun syarat tersebut. Tiba-tiba hibah tak tahu dan syarat pun tak tahu, tiba-tiba berlaku kematian, ada harta yang dihibahkan. Okey, ayah menghibahkan, anak ini dah baligh dan berakal masa hibah berlaku, masa hibah diberikan, tetapi ayah tidak memberikan ataupun tidak memberitahu kepada si anak, dan anak tidak ada lafaz qabul, dan juga dia tidak tahu syarat yang telah ditetapkan oleh si ayah, maka hibah itu terbatal, tidak sah. Kenapa tidak sah? Penerima hibah tidak qabul dan tidak qabat harta yang dihibah. Okey, dia tidak qabul dan tidak qabat harta yang dihibah. Tak qabul, so hibah terbatal. Dah tak qabul dan dia juga tidak qabat. Kalau kita nak berpegang dengan pandangan mazhab Hanafi, tidak perlu pada qabul tapi perlu kepada qabat, maka qabul tak berlaku, qabat pun tak berlaku. Qabat iaitu penerima milikan, maka hibah terbatal. Okey, faham ya? Okey, kita masuk kepada jenis hibah yang ketiga, iaitu hibah dengan syarat balasan ataupun gantian. Okey, sebelum saya masuk kepada hibah dengan syarat balasan atau gantian, saya terlupa nak kongsikan satu kes yang telah diputuskan di Mahkamah Syariah. Okey, satu kes yang telah diputuskan di Mahkamah Syariah, di mana kes ini adalah kes Daud bin Idris. Okey, kes Daud bin Idris berlaku pada tahun 2010. Satu frasa dalam memorandum persetujuan hibah antara suami dengan isteri dan anak-anak menyatakan bahawa pemberian hibah ini akan berlaku sekiranya penerima bersetuju dengan syarat-syarat yang dinyatakan. Apa syarat-syarat dalam memorandum persetujuan hibah antara suami dan isteri serta anak-anak ni tadi? Yang pertama antaranya, ya, saya nak sebut, dia banyak syarat. Antara syarat yang disyaratkan oleh pemberi hibah kepada penerima-penerima hibah ialah yang pertama, pemberi hibah boleh mengambil manfaat ke atas harta ini, iaitu harta yang dihibahkan, selama hayat pemberi hibah. Itu syarat yang pertama. Banyak syarat yang dinyatakan. Dan syarat seterusnya ialah hibah ini adalah hibah rukbah, iaitu harta akan dipindah semula kepada pemberi hibah sekiranya penerima hibah meninggal dunia terlebih dahulu. Kita tak bincang lagi tentang hibah rukbah. Hibah rukbah antara jenis-jenis hibah yang kita akan bincangkan, iaitu hibah yang kelima, jenis hibah yang kelima, tulas sekali. Tapi dalam kes ini juga dinyatakan bahawa hibah ini adalah hibah rukbah.
Okey, hibah rukbah. Dan antara syaratnya lagi ialah harta ini hendaklah digunakan pada jalan kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Itu antara syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah. Dan kes ini, mahkamah memutuskan bahawa hibah ini adalah sah. So, hibah bersyarat telah diputuskan oleh mahkamah syariah sebagai hibah yang sah. Okey, dalam kes Daud bin Idris pada tahun 2010. Banyak lagi kes ni, antara kes yang saya kongsikan pada hari ini berkaitan dengan hibah bersyarat. Okey, hibah bersyarat. Bagaimana pandangan fuqaha tentang hibah bersyarat ini? Okey, jumhur fuqaha mengesahkan hibah dan syarat yang telah ditetapkan dalam akad hibah. Syaratnya apa? Syarat itu tidak bertentangan dengan hukum syarak, tidak bertentangan dengan tujuan akad hibah. Yang kedua, tempohnya munasabah. Dan yang ketiga, penerima hibah kena maklum dan tahu serta bersetuju dengan syarat yang telah ditetapkan. Ini syarat yang ditetapkan sekiranya hibah bersyarat itu disahkan, selain daripada cukup rukun dan syarat akad hibah. Okey? Okey, kita masuk hibah dengan syarat balasan ataupun gantian. Okey. Banyak berlaku dalam masyarakat, orang tua pesan rumah untuk jadikan pusaka, tak benarkan anak jual padahal sudah jadi pusaka. Sebahagian waris suruh jual sebab rumah terbiar, sebahagian kata jangan jual sebab orang tua pesan jangan jual. Inilah bentuk, antara bentuk ya, pesanan-pesanan mak ayah kita. Tak boleh jual, harta ni adalah harta pusaka. Betul, harta itu adalah harta pusaka. Apabila harta itu telah menjadi harta pusaka, maka harta itu adalah menjadi hak milik waris-waris. Bila dah menjadi hak milik waris-waris, maka waris-waris berhak untuk menjual, menghibahkan, mensedekahkan, mewakafkan mengikut apa yang mereka mahukan, kerana harta itu telah menjadi harta pusaka waris dan telah menjadi harta milik waris-waris. Berlaku kematian ke atas pemilik harta, okey, kalau sekiranya wasiat itu bertentangan dengan hukum syarak ataupun pesanan itu bertentangan dengan hukum syarak, maka pesanan itu boleh ataupun boleh tidak dilaksanakan. Seperti juga kalaulah si ayah ini kata dia ada anak yang anak derhaka lah, contohnya dia ada anak derhaka, bagi dia anak itu derhaka, dia kata kalau ayah mati, A tidak boleh mewarisi 1 sen pun daripada harta ayah. Ini pesanan si ayah kepada anak-anak yang lain. Berlaku kematian, okay, harta itu menjadi harta pusaka si ayah dan menjadi milik waris-waris. Antara waris-waris yang menjadi milik antara waris-waris yang akan mewarisi harta pusaka si ayah ini ialah si A, iaitu anak yang dianggap derhaka oleh si ayah. Derhaka tidak bermaksud menjadi penghalang kepada pewarisan, melainkan kalau si anak ni tadi membunuh si ayah, maka ia terhalang daripada mewarisi harta pusaka. Tapi kalau ayah kata dia berwasiat bahawa harta ini tidak boleh diwarisi oleh anak A, ataupun anak A diharamkan untuk mengambil harta si ayah, maka wasiat itu terbatal. Wasiat itu terbatal dan A boleh mewarisi harta pusaka ayahnya. Okey, itu yang kita kena betulkanlah dalam masyarakat. Okey, kita masuk tajuk hibah dengan syarat balasan ataupun gantian. Okey, contoh, kan saya kata kalau bagaimana kita nak tahu hibah itu hibah mutlak ke, hibah bersyarat ke, hibah dengan syarat balasan ke, hibah umrah ke ataupun hibah rukbah? Kita lihat pada lafaz. Kita lihat kepada lafaz ijab pemberi hibah. Okey, kalau dia kata begini. Okey, mak berikan rumah ini kepada kamu dengan syarat kamu kena jaga emak selagi mana emak masih hidup. Kalau bersyarat tadi,
dia syaratkan duduk rumah, mak duduk rumah tersebut. Tak payah jaga pun, mak nak duduk je rumah ni, kamu tak payah jaga pun. Tapi tanggungjawab seorang anak menjaga mak dan ayah kan. Tapi ini dia lafazkan dalam bentuk akad hibah. Mak berikan rumah ini kepada kamu. Okey, mak berikan rumah ini kepada kamu dengan syarat kamu kena jaga emak selagi mana emak masih hidup. Bukan setakat duduk rumah tersebut, tapi jaga emak. Mungkinlah anak ini, mungkinlah anak ini tak jaga emak di rumah tersebut. Dia bawa emak dia pergi rumah lain, dan rumah itu yang mak bagi tadi ni dia sewakan. Hasil sewa tu dia ambil, tak ada masalah yang tu. Tapi dibawa emak ni, dibawa ke rumah dia yang lain, mungkin lebih besar rumah tersebut, lebih selesa, dibawa rumah lain dan dia jaga emak ni tadi. Bukan duduk dalam rumah yang mak berikan, tapi dia jaga tempat lain. Itu adalah hibah dengan syarat balasan. Apa syarat balasannya? Syarat balasannya ialah jaga emak. Ataupun mak kata, mak hibahkan rumah ini kepada kamu dengan syarat kamu kena jaga adik kamu yang OKU ini sampai bila-bila. Okey, itu syarat mak. Mak bagi rumah ini, mak bagi tanah ini kepada kamu, mak bagi duit 1 juta kepada kamu. Syaratnya kamu kena jaga adik kamu yang OKU ini sampai bila-bila. Okey, syaratnya kena jaga adik OKU. So, anak yang menerima hibah ini, dia kena tahu, dia kena maklum syarat yang telah ditetapkan oleh mak ni tadi sebagai pemberi hibah. Dan dia kena bersetuju dengan syarat tersebut dan dia wajib melaksanakan syarat tersebut. Sekiranya dia tidak melaksanakan syarat tersebut, boleh terbatal. Ataupun hibah itu terbatal kerana tidak melaksanakan syarat yang telah ditetapkan oleh pemberi hibah. Itu antara bentuk hibah dengan syarat balasan. Okey, untuk jaga ibu, untuk jaga ayah, untuk jaga anak. Okey, ataupun ayah kata kepada si pemberi hibah, penerima hibah ni tadi, ayah berikan tanah ini kepada kamu, syaratnya kamu kena sponsor adik kamu belajar sampai dia habis. Okey, sponsor adik belajar sampai dia habis belajar. Habis belajar tu mungkin sampai universiti lah. Okey, tapi kena tengok kadar sponsor itu, yang menjadi syarat gantian itu hendaklah tidak melebihi daripada harta yang dihibahkan. Okey, kalaulah ayah hibahkan, nilai harta yang dihibahkan itu 1 juta, sponsor adik belajar hanya dah dalam 30-40 ribu, maka dibolehkan. Hibah itu dibolehkan. Tapi kalau lebih daripada kadar yang dihibahkan, anak kena setujulah. Kalau dia setuju dan dia tidak rasa teraniaya, dia bersetuju dengan syarat tersebut, okey, atas rasa khidmat kepada si ayah, khidmat kepada si adik ini tadi, tak jadi masalah. Okey, tak jadi masalah. Bukan perkataan ayah tak diguna pakai sebab hanya lafaz tanpa dokumen. Okey, hibah sebagaimana saya telah syarahkan sebelum-sebelum ini, rukun hibah hanyalah pemberi, penerima, harta yang dihibahkan, lafaz ijab dan lafaz qabul daripada penerima. Okey, lafaz ijab daripada pemberi, lafaz qabul daripada penerima, dan berlaku penerimaan milik. Okey, berlaku penerimaan milik oleh penerima hibah dengan izin pemberi hibah. Cukup rukun dan syarat, hibah itu sah. Hibah itu sah di sisi hukum syarak. Tetapi perlu kepada dokumen, perlu kepada hibah bertulis, perlu kepada saksi untuk membuktikan bahawa hibah itu telah berlaku. Bagaimana kita nak dakwa bahawa harta itu telah dihibahkan oleh si ayah, tetapi geran tanah masih lagi nama ayah dan ayah masih lagi menggunakan harta yang dihibah.
Apa buktinya menunjukkan? Qabat pun tak nampak. Qabat pun tak berlaku. Tak ada menunjukkan bahawa qabat berlaku. Okey? Mungkin qabul berlaku tapi qabat tak nampak berlaku. Tak dapat dibuktikan. Maka hibah itu belum sempurna sekiranya belum berlaku qabat. Okey? Belum berlaku qabat, tidak sempurna hibah. Tapi kalaulah tanah itu telah diusahakan dengan izin pemberi hibah, tanah itu hasilnya telah diambil oleh penerima hibah, walaupun geran tanah itu masih lagi nama si ayah, tetapi anak ini telah memanfaatkan dan telah berlaku qabul daripada penerima hibah, okey, dan dia telah qabat harta yang dihibah, itu boleh menjadi bukti bahawa hibah telah berlaku, iaitu qabat telah sempurna. Tapi ia juga boleh ditentang di mahkamah. Mungkin si ayah hanya memberi pinjam, memberi izin untuk guna, memberi izin untuk mengambil manfaat, tetapi tidak berlaku hibah. Ya, mungkin berlaku begitu. Ayah kata, ayah pinjamkan tanah ini kepada kamu untuk kamu usahakan. Ataupun kamu usahakanlah dulu tanah ni. Ayah kata gitu. Ayah tak bagi. Okey, ayah cuma bagi pinjam tanah itu untuk diusahakan oleh si anak. Dan tak ada pun lafaz ijab dan tak ada pun lafaz qabul daripada penerima hibah. Tapi bila berlaku kematian, si anak ini mendakwa bahawa tanah itu telah dihibahkan. Okey. Sedangkan tak berlaku pun ijab dan tak berlaku pun qabul. Maka bawa ke mahkamah syariah. Tiada bukti menunjukkan bahawa hibah berlaku. Kenapa tak ada bukti menunjukkan hibah berlaku? Dokumen hibah tiada. Saksi tak ada menunjukkan bahawa lafaz ijab dan lafaz qabul berlaku. Tak ada bukti ataupun qarinah yang menunjukkan bahawa hibah telah berlaku. Maka hibah boleh diputuskan bahawa hibah itu tidak sah. Sekiranya pun berlakulah ijab dan qabul ini berlaku. Secara hukum syaratnya berlaku. Tapi tidak ada pembuktian. Okey, tidak ada pembuktian yang menunjukkan, yang menyokong bahawa hibah itu telah berlaku. Dan seharusnya, sebaiknya, okey, perlu kepada dokumen hibah, perlu kepada saksi ke atas akad hibah yang dilakukan. Tetapi kalaulah dokumen ada, saksi ada, tapi tak cukup rukun dan tak cukup syarat, maka dokumen ada, saksi ada, tapi tak cukup rukun dan syarat, hibah itu terbatal. Okey, hibah terbatal. Macam mana kita nak tahu tak cukup rukun dan syarat? Okey, dalam dokumen menyatakan bahawa rumah ini diberikan kepada si anak selepas kematian pemberi hibah. Saya berikan rumah ini kepada anak saya, Fulan bin Fulan, selepas kematian saya. Itu adalah wasiat. Itu adalah wasiat. Walaupun dokumen itu adalah dokumen hibah. Dan anak tak sign pun, tak tahu pun, dan tak ada lafaz qabul pun daripada si anak menyatakan bahawa hibah telah diterima oleh si anak. Saksi kata, ya, saya menjadi saksi bahawa pemberi hibah memberikan rumah ini kepada Fulan. Tetapi Fulan tidak qabul pun harta yang dihibahkan. Maka hibah itu tidak sah. Walaupun ada dokumen, tidak semestinya hibah itu sah. Tetapi tak ada dokumen dan tidak ada saksi, sekiranya hakim dapat mendapati ada qarinah ataupun berlaku qabat ketika hidup dengan dibuktikan bukti-bukti lain yang menunjukkan bahawa hibah telah berlaku, atas kebijaksanaan hakim, mungkin hakim akan putus. Sebab saya kata mungkin itu ialah bergantung kepada bukti yang menunjukkan bahawa hibah telah berlaku. Okey, hibah telah berlaku dan hibah itu sah. Ada dokumen, belum tentu hibah sah. Tetapi kalau tak ada dokumen, mungkin contoh, tak ada dokumen tapi ada saksi, ada pembuktian lain dan berlaku qabat oleh penerima hibah, maka hibah itu berkemungkinan sah. Sekiranya cukup rukun dan syarat, maka hibah itu sah. Bergantung kepada
keputusan hakim berdasarkan kepada pembuktian-pembuktian yang didatangkan atau dinyatakan oleh pihak yang menuntut. Okey. Tadi hibah dengan syarat balasan ataupun gantian. Contoh lain. Okey. Apa contoh dengan syarat balasan ataupun gantian yang lain? Contoh, saya kata dekat anak saya, Umi bagi dekat kamu, Umi bagi dekat kamu iPad ini. Contoh ni contoh. Umi bagi dekat kamu iPad ini. Syaratnya kamu kena bagi dekat Umi, apa saya nak dekat anak saya contohnya. Umi bagi iPad ini kepada kamu, syaratnya kamu bagi dekat Umi handphone kamu tu. Umi nak handphone tu. Okey. Handphone itu berharga 2,000. Contoh je. iPad ini berharga 4,000 contohnya. Okey, bila saya bagi iPad ini kepada anak, anak bersetuju untuk menerima iPad ini dan dia juga bersetuju untuk menukar iPad ini dengan handphone dia. Ini contoh ya. Hibah dengan syarat gantian. Ganti dengan handphone. Syaratnya harta yang dihibahkan ini, untuk kekalkan hukum tabarruk. Untuk kekalkan hukum tabarruk ini ialah pemberian secara sukarela. Disyaratkan harta yang dihibahkan itu nilainya lebih daripada harta yang nak diganti. Handphone itu harganya 2,000, iPad ni harganya 4,000. So, nilai iPad yang diberikan ini lebih mahal berbanding dengan harta yang nak digantikan dengan iPad ini. So, masih lagi ada elemen tabarruk dekat situ. Ada 2,000 lagi, maknanya nilai 2,000 itu lebih daripada nilai harta yang diminta ganti. So, itu dibolehkan. Ini menurut pandangan fuqaha. Syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh fuqaha sekiranya nak mengharuskan hibah dengan syarat gantian ataupun balasan. Okey, contoh lain. Saya hibahkan kereta ini kepada kamu. Okey, saya hibahkan kereta ini kepada kamu. Syaratnya kamu kena bayar hutang saya RM1,000 daripada Acong. Okey, saya ada hutang dengan Acong RM1,000. Acong pula kita masukkan dalam ni. Saya ada hutang dengan Acong RM1,000. So, saya hibahkan kereta kepada anak. Syaratnya, anak kena bayar hutang kepada Acong sebanyak RM1,000. Okey, anak bersetuju, maka hibah itu sah. Syaratnya, hutang itu adalah hutang yang berlaku sekarang, yang ada sekarang. Tak boleh nak kata, ayah hibahkan rumah ini kepada kamu, syaratnya kamu bayarkan hutang ayah yang dulu kala sehingga nanti sampai ayah mati. Kalau ada ayah ada hutang sampai ayah mati nanti, kamu bayarkan hutang tu. Tak boleh. Sebab hutang itu yang akan datang, kita tak tahu berapa nilainya. Yang diharuskan hutang yang ada ketika itu, ketika hibah dibuat. Kalau ketika itu hutangnya ada RM10,000, nilai rumah yang dihibahkan itu bernilai RM1 juta, maka nilai harta yang dihibahkan lebih banyak daripada hutang yang kena dilangsaikan oleh si penerima hibah. Okey? Faham ya? Maksudnya, kalau kita nak kekalkan dengan akad, fuqaha mensyaratkan, ni fuqaha yang mensyaratkan, hibah bersyarat ataupun hibah dengan syarat balasan ataupun gantian itu, sekiranya ia kekal dengan akad tabarruk, maka syaratnya mestilah nilai harta yang dihibahkan melebihi harta yang disyaratkan sebagai balasan ataupun gantian. Itu antara syarat hibah bersyarat ataupun hibah dengan syarat balasan ataupun gantian. Okey? Balasan atau gantian itu dibolehkan untuk menjaga kepentingan pemberi hibah, penerima hibah ataupun sesiapa sahaja. Pemberian dengan syarat balasan ataupun gantian itu boleh dalam bentuk hutang.
Okey, boleh dalam bentuk hutang dengan syarat hutang itu hutang yang ada pada masa hibah dibuat. Ataupun dia tahu nilai hutang tersebut. Tak boleh hutang akan datang, tak boleh. Kemudian anak kena maklum ataupun penerima hibah dengan syarat balasan atau gantian ini kena maklum dan bersetuju dengan syarat yang telah ditetapkan oleh pemberi hibah. Okey, dia kena maklum dan dia kena bersetuju. Perlu kepada dokumen dan perlu kepada saksi bagi memudahkan ataupun bagi membuktikan bahawa hibah berlaku. Perlu kepada dokumen. Digalakkan menulis dokumen. Okey, kalau tak ada dokumen bertulis ataupun tak ada dokumen, ada saksi pun memadai. Okey, tak ada saksi, ada dokumen, dokumen itu ada saksi lagi menguatkan. Kalau ada video rakaman pun boleh. Ya. Apa-apa bukti yang menunjukkan bahawa transaksi ataupun akad hibah itu berlaku. Okey. Jangan pula kalaulah saksi-saksi ini dia tahu bahawa hibah itu berlaku. Kemudian bila ditanya saksi-saksi ini, saksi-saksi itu menafikan. Itu hukum berdosa itu ke atas saksi-saksi tersebutlah. Ya. Okey. Adakah hibah dengan syarat balasan atau gantian ini sah di sisi hukum syarak? Okey. Jumhur fuqaha bersepakat bahawa hibah dengan syarat balasan ataupun gantian sah akad dan sah syaratnya. Cumanya mereka berbeza pandangan tentang bentuk akad itu. Sebab itulah fuqaha dan sebab itulah undang-undang di Timur Tengah, antaranya undang-undang sivil Jordan, undang-undang sivil Syria, Qanun Madani Urduni, Qanun Madani Suri dan Undang-Undang Sivil Mesir, Qanun Madani Suri Misri telah menggariskan syarat hibah dengan syarat balasan atau gantian itu antaranya ialah mesti diketahui oleh penerima hibah. Dia mesti tahu, ya. Mesti tahu. Kalau dia tak tahu, maka hibah dengan syarat balasan gantian ini tak berlaku, tidak sah. Dia mesti tahu. Dan kadar gantian atau balasan itu mestilah nilainya kurang daripada harta yang dihibahkan untuk kekal elemen tabarruk itu ataupun elemen sukarela, pemberian secara sukarela ini kekal dalam akad hibah tersebut. Itu yang digariskan oleh fuqaha untuk mengharuskan hibah dengan syarat balasan ataupun hibah dengan syarat gantian. Okey. Saya nak kongsikan amalan perundangan di Timur Tengah, antaranya ialah Undang-Undang Sivil Mesir, Undang-Undang Sivil Syria mendefinisikan hibah sebagai akad yang dilakukan oleh pemberi hibah pada harta miliknya tanpa gantian. Okey, itu definisi hibah oleh Qanun ataupun Undang-Undang Sivil Mesir dan Syria. Dan, ada dan kat situ, dan harus bagi pemberi hibah dalam keadaan dia masih kekal berniat untuk menyumbang secara sukarela, iaitu tabarruk, mewajibkan ke atas penerima hibah melaksanakan suatu komitmen ataupun tanggungjawab tertentu. Maksudnya daripada definisi ini, walaupun akad hibah itu kekal dengan akad tabarruk ataupun akad secara sukarela, tetapi pemberi hibah boleh mensyaratkan ke atas penerima hibah untuk melaksanakan satu komitmen ataupun tanggungjawab tertentu sekiranya nak hibah ini berlaku. Kalau nak harta ini, kamu kena buat ini. Okey. Dan penerima hibah kena maklum akad tersebut.
kena maklum syarat tersebut. Dia perlu qabul dan dia perlu bersetuju dengan syarat yang telah ditetapkan oleh pemberi hibah. Definisi yang hampir sama juga diperuntukkan dalam Undang-Undang Sivil Jordan. Okey, ini saya kongsikan. Amalan ini telah berlaku, telah wujud dalam Undang-Undang Sivil Jordan, Mesir dan Syria. Okey, amalan perundangan di Timur Tengah. Ini antaranya. Kemudian kalau saya nak kongsikan, ada satu peruntukan dalam Undang-Undang Sivil Jordan, ya, memperuntukkan bahawa diharuskan pemberi hibah menuntut kembali harta yang dihibahkan apabila disyaratkan dalam akad hibah hak untuk menuntut kembali harta yang telah dihibahkan dalam keadaan penerima hibah tidak melaksanakan kewajipan tertentu sama ada untuk kepentingan pemberi hibah atau sesiapa yang berkaitan dengannya. Maknanya diharuskan pemberi hibah untuk menarik balik sekiranya dalam dokumen hibah itu menyebut bahawa sekiranya penerima hibah tidak melaksanakan segala tanggungjawab ataupun apa yang disyaratkan oleh pemberi hibah, maka pemberi hibah berhak untuk menarik balik hibahnya. Ataupun pemberi hibah kata sekiranya syarat yang telah ditetapkan oleh saya, penerima hibah tidak melaksanakannya, maka hibah ini terbatal. Boleh disyaratkan dalam akad hibah ataupun disyaratkan dalam lafaz ijab oleh pemberi hibah ataupun disyaratkan dalam lafaz ijab yang termaktub dalam dokumen hibah. Sekiranya penerima hibah tidak melaksanakan tanggungjawab tersebut, maka hibah boleh dibatalkan oleh pemberi hibah dan juga boleh terbatal sendiri sebagaimana yang telah disyaratkan oleh pemberi hibah dalam dokumen hibah ataupun dalam lafaz ijab pemberi hibah. Ini yang termaktub dalam Undang-Undang Sivil Jordan dalam peruntukan perkara 561-1. Okey. Itu dekat Timur Tengah, Jordan, Syria dan Mesir. Bagaimana kat Malaysia? Adakah Malaysia melaksanakan hibah bersyarat ataupun hibah dengan syarat balasan ataupun gantian? Okey. Boleh tak nak hibah ataupun adakah di Malaysia laksanakan hibah tersebut? Kalau kita lihat dalam industri perancangan harta orang Islam, industri perancangan dan pengurusan harta orang Islam, ada ya hibah dengan syarat ataupun hibah bersyarat balasan ataupun gantian ini tadi. Tapi kita tengok kepada keputusan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security dalam mesyuarat ke-44 pada 15 Januari 2003, antaranya memutuskan bahawa hibah dengan syarat balasan adalah selaras dengan prinsip syariah dan boleh diguna pakai dalam struktur bon Islam. Maksudnya hibah bersyarat ataupun dengan syarat balasan adalah selaras dengan prinsip syariah. Itu yang kita nak. Saya bukan datangkan hujah daripada pandangan fuqaha. Saya juga datangkan daripada peruntukan undang-undang yang ada di Timur Tengah. Saya juga datangkan amalan yang ada di Malaysia. Kenapa saya tak datangkan peruntukan yang ada dalam undang-undang di Malaysia? Sebab di Malaysia masih belum ada enactment hibah ataupun undang-undang hibah yang berkaitan dengan hibah secara khusus untuk orang Islam. Tak ada lagi. So, saya datangkan amalan pelaksanaan hibah bersyarat di Malaysia sebagaimana keputusan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security dalam mesyuarat ke-44 pada 15 Januari 2003. Itu satu. Yang kedua, dalam keputusan mesyuarat ke-34 Majlis Penasihat Syariah Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia, okey, berkaitan dengan hibah takaful. Okey, status hibah yang digunakan dalam pelan takaful tidak akan berubah menjadi wasiat kerana jenis hibah yang digunakan ialah hibah bersyarat. Maksudnya menerima hibah bersyarat. Saya tak nak ulas lebih lanjut berkaitan dengan hibah takaful. Itu kita bincang tajuk akan datang. Maknanya selepas ini. Ini saya nak datangkan bukti yang menunjukkan bahawa hibah bersyarat, hibah dengan syarat balasan gantian diamalkan bukan sahaja di Timur Tengah tetapi dilaksanakan di Malaysia. Ini antaranya. Kemudian,
Okey. Kes-kes nanti saya petik 1-2 kes untuk kita kongsikan. Itu adalah hibah dengan syarat balasan ataupun gantian. Mestilah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh fuqaha, di mana syarat-syarat itu mestilah tidak bertentangan dengan hukum syarak. Okey. Kalau dia bertempoh, mestilah tempoh itu tempoh yang munasabah. Kemudian penerima hibah mesti maklum syarat yang telah ditetapkan oleh pemberi hibah dan dia bertanggungjawab untuk melaksanakan syarat-syarat tersebut. Kemudian apa lagi? Nilai ataupun kadar harta yang dihibahkan tidak melebihi. Mestilah nilai itu melebihi harta yang disyaratkan sebagai gantian. Okey, kadarnya mestilah ataupun nilainya mestilah melebihi harta yang nak diganti ni tadi. Itu hibah dengan syarat balasan ataupun gantian. Kalau tak nak letak syarat, tak nak letak apa-apa syarat pada angkat hibah itu, maka hibah itu adalah hibah mutlak. Tak jadi masalah, boleh. Ayah hibahkan rumah ini kepada kamu, anak kata saya terima, dia pun duduk rumah tersebut, maka hibah itu adalah hibah mutlak. Tapi kalau ayah kata, ayah hibahkan rumah ini kepada kamu, syaratnya ayah nak duduk lagi rumah ini sepanjang ayah hidup, itu adalah hibah bersyarat. Tapi kalau ayah kata, ayah hibahkan rumah ini kepada kamu, syaratnya, syaratnya kamu kena jaga adik kamu selagi mana dia masih kecil, ataupun kamu kena jaga adik OKU kamu ini sampai bila-bila, itu adalah hibah dengan syarat balasan. Kalau ayah kata, ayah hibahkan rumah ini kepada kamu, syaratnya kamu bagi kereta kamu kepada ayah, pastikan nilai kereta itu lebih rendah daripada nilai rumah yang dihibahkan, maka itu adalah hibah dengan syarat gantian. Kat mana kita nak tahu hibah itu mutlak ataupun hibah bersyarat? Lihat kepada lafaz ijab daripada pemberi. Dan perlu ada lafaz qabul daripada penerima, dan dalam lafaz qabul itu penerima bersetuju dengan syarat tersebut. Maka hibah sempurna dari segi rukun, kemudian laksanakan syarat qabat, maka hibah sempurna dari segi rukun dan syarat. Dan sebaiknya ada dokumen, sebaiknya ada saksi bagi membuktikan hibah itu telah berlaku. Okey, kita nak hibah itu berlaku, kita nak bagi hibah kepada anak untuk menjaga kepentingan dia, tapi kita tak sempurnakan hibah itu, maksudnya tak ada dokumen, berlaku kematian kita nanti akan menyusahkan si anak kerana tiada pembuktian yang menunjukkan bahawa hibah telah berlaku antara si ayah dan anak ke atas rumah yang telah dihibahkan ini. Dan kita tak nak dokumen itu pun dokumen yang tidak sempurna, maka carilah mana-mana syarikat ataupun mana-mana firma guaman yang boleh menawarkan hibah yang patuh syariah, menawarkan dokumen hibah yang patuh syariah. Maksudnya dalam dokumen itu cukup rukun, cukup syarat dan ada qabat. Saya dapat soalan, bolehkah hibah rumah dalam loan? Saya kata pada pandangan saya dan pada pandangan beberapa pakar-pakar berkaitan hibah ini bersetuju, kami berpandangan berdasarkan pandangan fuqaha yang mengharuskan hibah yang masih dalam cagaran bank. Okey, hibah yang masih dalam cagaran bank ataupun masih ada loan lagi, kami berpandangan bahawa hibah itu boleh ataupun sah berdasarkan pandangan fuqaha yang mengharuskan hibah dalam cagaran. Okey, hibah ke atas harta yang dalam cagaran ataupun dalam loan ada syarat-syaratnya. Dan bagaimana kaedah pelaksanaan itu pun ada kaedahnya. Dia tak boleh terus kata boleh. Kami tidak kata terus kata boleh, tapi ada kaedah, ada cara bagaimana untuk menghibahkan harta yang masih dalam loan. Itu adalah perbincangan ilmiah
ataupun perbincangan yang perlu kepada pendetailan, ada proses-prosesnya, pihak-pihak tertentu sahaja yang boleh melaksanakannya, dan pihak-pihak ini yang melaksanakan hibah ke atas harta yang masih dalam cagaran ini, ada garis panduan yang telah ditetapkan supaya hibah ini patuh syariah. Sebab ada pandangan fuqaha yang mengatakan bahawa hibah yang masih dalam cagaran ataupun dalam loan ini, pandangan pertama mengatakan bahawa hibah itu perlu mendapat izin daripada pemegang cagaran. Sekiranya ketika akad hibah tidak berlaku keizinan itu, tak dapat izin daripada pemegang cagaran iaitu bank, maka hibah itu terbatal. Ada pandangan fuqaha yang mengatakan bahawa hibah itu boleh dihibahkan oleh pemberi hibah. Harta yang dalam cagaran bank itu boleh diberikan atau dihibahkan oleh pemilik harta ataupun pemberi hibah boleh hibahkan harta dalam cagaran. Harta itu adalah milik dia. Siapa yang kata harta dalam cagaran bank itu adalah milik pemberi hibah? Mazhab Syafi'i. Okey, mazhab Syafi'i boleh rujuk kitab Al-Um ataupun kitab mazhab Syafi'i yang mengatakan bahawa harta dalam cagaran adalah milik pemberi hibah ataupun milik orang yang memiliki rumah tersebut. Bank hanyalah sebagai pemegang cagaran, sebagai pemegang amanah untuk memegang harta yang dicagarkan itu sahaja bagi menjamin hutangnya itu dilangsaikan oleh penjaga. Oleh penjaga. Maka penjaga boleh menghibahkan harta dalam cagaran sekiranya mendapat izin daripada pemegang cagaran bagi memastikan pemegang cagaran ini haknya dalam sudut dari segi hutangnya itu disempurnakan, dilangsaikan. Tapi sekiranya masa akad hibah itu dibuat, keizinan belum berlaku, keizinan tak dapat lagi, ambil pandangan mazhab yang mengharuskannya, mazhab Hanafi mauqufah, maksudnya keizinan itu boleh diperolehi kemudian, bukan ketika akad hibah dibuat. Itu secara ringkas saya nak buktikan bahawa saya nak terangkan bahawa hibah ke atas rumah yang dalam loan ini ataupun hibah harta yang dalam cagaran bank ini adalah milik pemberi hibah ataupun pencagar. Itu yang penting. Milik siapa? Milik pencagar. Dan dia boleh menghibahkan tetapi perlu melalui prosedur-prosedur tertentu, perlu memenuhi syarat-syarat tertentu bagi memastikan hibah harta dalam cagaran ini sah. Ada prosedur dia. Kemudian, adakah hibah harta bercagar ini ataupun hibah harta yang dalam loan ini diterima oleh mahkamah syariah? Ya, ada beberapa kes hibah harta bercagar yang disahkan oleh mahkamah syariah. Di mana ada di Perak, ada di Negeri Sembilan, kes-kes hibah harta bercagar yang disahkan oleh mahkamah syariah. Perak, Negeri Sembilan, Terengganu, Selangor. Itu antara negeri-negeri yang ada hibah yang mahkamah putuskan hibah harta bercagar sah. Kita tak sentuh lagi tentang hibah amanah. Saya tak nak ulaslah hibah amanah ni dulu. Kita nak ajar yang basic-basic dulu. Kan kita punya kelas ini bersiri. Setiap minggu ada. So jangan langkau jauh sangat. Hibah amanah tu ada soalan berkaitan dengan hibah amanah. So hibah amanah tu kemudian nanti kita cerita pasal hibah amanah, dia jadi panjang pula cerita tu. Kita cerita basic dulu. Kita dah tahu tentang apa dia definisi hibah, kita tahu tentang rukun-rukun hibah, kita tahu jenis-jenis hibah. Kita selesaikan yang basic dulu, kemudian baru kita sentuh tentang hibah takaful, hibah amanah, ya. Saya bukan tak nak jawab soalan-soalan tu. Sekiranya saya jawab, ini soalan daripada pengamal undang-undang, daripada lawyer.
Orang awam dia tak tahu apa benda hibah amanah, syarat amanah di luar akad hibah dan sebagainya. Itu kita cerita kemudian, ataupun itu cerita dalam medan ilmu yang berbeza. Ini untuk umum, kita cerita dulu tentang basic hukum akad hibah ini dulu. Kita fahamkan dulu perlu ada apa dalam akad hibah bagi mengesahkan hibah itu adalah hibah yang sah, hibah yang diterima oleh hukum syarak dan diterima oleh undang-undang. Okey, saya rasa dah jelas hibah bersyarat, hibah dengan syarat balasan atau gantian. Cuma saya nak terangkan, saya tak nak ada salah faham dalam masyarakat bila dengar saya kata hibah bersyarat, hibah dengan syarat balasan atau gantian ini diharuskan, tapi dia hanya dengar separuh tapi dia tak dengar daripada awal. Saya selalu ulang dan saya selalu nyatakan, walaupun hibah bersyarat ataupun hibah dengan syarat balasan atau gantian itu ada syarat dalam akad hibah, kena pastikan hibah bersyarat ataupun balasan dengan syarat balasan ataupun gantian itu mestilah rukun dan syarat qobat itu terlaksana, sempurna, disempurnakan ketika hidup pemberi dan penerima hibah. Kalau rukun tak lengkap, maka hibah batal. Okey, rukun tak lengkap, hibah batal. Tak ada lafaz qabul daripada penerima, tak ada qabat daripada penerima, tak ada qabul dan tak ada qabat. Kalau kita nak pegang pandangan mazhab Hanafi, tak perlu qabul tapi dia perlu kepada qabat. Ni tak ada qabul dan tak ada qabat, maka hibah terbatal. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i, ada qabul tapi tak ada qabat. So, menurut mazhab Syafi'i, berlaku kematian salah satu pihak, waris-waris kena mengambil tempat si mati untuk qabat harta yang dihibahkan. Maksudnya ketika hidup pemberi, ketika hidup penerima, pastikan rukun dan syarat qabat terlaksana. Walaupun dia hibah bersyarat. Ustazah, macam mana Ustazah kata terlaksana? Sedangkan Ustazah kata ayah guna dulu rumah ini, ayah ambil hasil dulu tanah ini, lepas mati baru anak ambil hasil tanah ni tadi. Kan saya kata lafaz ijab pemberi mestilah ayah berikan tanah ini kepada kamu. Syaratnya ayah nak ambil hasil tanah ini selagi mana ayah masih hidup. Kamu setuju? Penerima kata, saya terima hibah ini. Qabul dah berlaku. Saya terima hibah ini dan saya bersetuju menyerahkan manfaat ataupun hasil tanah ini kepada ayah. Maksudnya anak bersetuju, penerima hibah bersetuju dengan syarat yang telah ditetapkan oleh pemberi hibah. Okey? Kemudian si anak ini dia qabat harta yang dihibahkan. Bentuk qabat macam-macam bentuk qabat. Sama ada qabat itu dalam bentuk dia ambil geran tanah, ataupun dia usahakan tanah tersebut, ataupun dia kosongkan rumah itu dan dia beri izin kepada si anak masuk rumah tersebut, ataupun dia tanam apa-apa pokok dekat tanah tersebut dengan izin pemberi hibah. Okey? Kemudian bila dia dah ambil ataupun dia dah qabat atau dia menguasai harta yang dihibahkan, dia izinkan semula pemberi hibah mengguna pakai harta yang dihibahkan. Dia izinkan semula memberi pinjam ataupun memberi manfaat kepada pemberi hibah. Maknanya rukun pemberi, penerima, harta yang dihibahkan, lafaz ijab, lafaz qabul daripada pemberi dan penerima telah berlaku dan qabat juga telah berlaku. Cumanya penerima hibah memberi izin pemberi hibah mengguna pakai, memanfaatkan harta yang telah menjadi milik penerima hibah. So, tak adalah wasiat dekat situ. Sebab apa tak jadi wasiat? Sebab penerimaan
telah berlaku ketika hidup pemberi dan penerima hibah. Okey, salam Ustazah. Bagaimana hibah ibu yang gadai rantai emas, dia bagi dengan syarat anak perempuan yang kena tebus, tapi dia tak mampu, anak lain pula yang pergi tebus sebab faham mereka siapa yang tebus, dia yang dapat. Okey. Emak bagi pada anak A, tapi anak A tak mampu, anak B yang pergi tebus. So, kena confirmkanlah anak B ni tebus. Dia tebus itu, adakah mak ni beri kepada anak B? Okey. Lafaz ijab pemberian hibah itu kepada anak A. Tapi anak A tak tebus. Maknanya tak berlaku qabul dan tak berlaku syarat yang telah ditetapkan oleh pemberi hibah. Maka batal dah hibah ni tadi. Dan sekiranya mak ni tadi bagi tahu kepada anak lain siapa yang tebus ni jadi milik dia, maka si anak ini, anak B pula yang tebus, maka harta itu menjadi milik si anak B. Betul? Boleh. Tapi kalaulah mak ni tak bagi tahu pada anak B untuk siapa yang tebus tebus rantai ini jadi milik si anak ni tadi, maka tak berlaku hibah. Anak ni tadi tebus dan dia kena pulangkan balik kepada si emak, dan si emak mungkin yang nilai yang dia tebus rantai ni tadi menjadi hutang si emak. Itu tengok pada perjanjian antara kedua belah pihak lah. Tapi akad hibah tak berlaku antara mak dengan B. Sebab apa? Sebab mak tak suruh pun B untuk tebus dan tak menghibahkan pun rantai itu sekiranya anak yang B ini tebus. Dia cuma lafazkan kepada anak yang A, tapi anak B pergi tebus tanpa izin pemberi hibah ataupun tanpa izin pemilik harta ataupun pemilik rantai ini tadi. So, jangan pandai-pandai tebus lah. Kalau dia dah tebus, tanyalah mak semula. Mak nak bagi kat saya tak rantai ni? Sebab saya dah tebus. Kalau mak kata ya, mak bagi, maka hibah itu berlaku. Tapi kalau tak dikonfirmkan sama ada rantai itu siapa yang punya, maka rantai itu kekal milik si ibu. Sebab tidak berlaku pemberian ataupun keizinan daripada si ibu ini tadi untuk si anak B ni tadi tebus rantai yang dicagar di pajak gadai ataupun di mana-mana. Okey. Saya nak masuk tentang hibah umrah tetapi dah 11:18. Cukup kot sampai hibah bersyarat ataupun hibah dengan syarat balasan ataupun gantian. Saya dah kongsikan tentang pelaksanaannya di Timur Tengah dan pelaksanaannya dan amalannya di Malaysia. Mungkin kita boleh tengok sikit soalan. Ya, kena faham betul-betul rukun dan syarat hibah ya. Okey, betul Ustazah, saya ada kes anak derhaka dianggap derhaka, tak dapat pusaka sebab adik-beradik tak bagi ikut pesan ayah. Waris dia tak boleh mempusakai harta pusaka pewaris ataupun si mati hanyalah sekiranya ada halangan-halangan pewarisan. Antara halangan-halangan pewarisan ialah pembunuhan, okey, anak li'an ataupun berlainan agama, dia murtad dan sebagainya. Yang itu menghalang daripada pewarisan. Tetapi kalau anak itu derhaka ataupun ayah pesan anak A tak boleh mewarisi harta pusaka ayah, bila berlaku kematian, harta itu dah tak jadi milik dah tak jadi milik pewaris iaitu si mati, dia dah menjadi milik waris-waris, maka pesanan itu hanya tinggal pesanan, tapi waris berhak untuk
mewarisi harta tersebut, derhaka bukan salah satu sebab ataupun salah satu yang menghalang, sebagai penghalang kepada waris untuk menerima harta pusaka ayahnya ataupun harta pusaka pewaris yang mati ni tadi. So, waris-waris lain tak boleh, haram. Saya berat nak cakap perkataan haram ni. So, waris-waris tidak boleh menghalang waris yang dianggap derhaka oleh si ayah, sebagaimana pesanan si ayah ni tadi. Maka waris-waris yang lain kena berikan bahagian waris yang derhaka pada pandangan ayah ini mengikut haknya dalam hukum faraid. Ya, kena bagi hak dia ikut hukum faraid. Sebab berlaku je kematian, harta itu menjadi hak waris-waris setelah diselesaikan urusan perbelanjaan, urusan jenazah, setelah dibayar hutang-hutang si mati, setelah tuntutan harta sepencarian, setelah dilaksanakan wasiat, bakinya menjadi hak waris-waris, termasuklah waris yang derhaka ni tadi, termasuklah waris yang telah diwasiatkan oleh ayah ini tadi untuk dihalang daripada mewarisi harta pusaka si ayah. Okey, waris itu berhak mewarisi mengikut haknya dalam hukum faraid. Okey, ada soalan? Hibah amanah, saya minta maaf, saya akan bincangkan pada tajuk yang khusus berkaitan dengan hibah amanah. Okey, sama ada amanah itu dalam akad hibah ataupun di luar akad hibah. Amanah ada pelbagai bentuk amanah. Okey, sama ada amanah itu untuk pemberi hibah mengguna pakai harta yang dihibahkan, ataupun amanah itu dalam bentuk wakalah, ataupun amanah itu dalam bentuk wisayah. So saya kata banyak yang kita nak kaitkan dengan hibah amanah ini. Kita tak boleh nak bincang sekarang. Kita bincang pada episod lain, episod lain ataupun siri lain akan datang insya-Allah minggu depan. Ada rezeki. Minggu depan bulan puasa, kita lagi 2 hari lagi nak menyambut Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ramadan Karim. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk bertemu dengan Ramadan. Dan saya mohon maaf di atas segala kesalahan, kesilapan yang telah saya lakukan, sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja. Saya rasa tak ada saya lakukan secara sengaja dalam live ini untuk mengecilkan hati mana-mana pihak. Tapi secara tidak sengaja mungkin. Saya mohon maaf banyak-banyak. Ilmu yang Allah berikan ini, sedikit ilmu yang Allah berikan ini saya kongsikan, mudah-mudahan ianya bermanfaat. Dan sekiranya ia tidak sama pandangan dengan mana-mana pihak, saya bukan bercakap atas dasar pandangan saya, tapi saya cakap atas dasar landasannya ialah pandangan fuqaha yang ada hujah-hujahnya. Dan mungkin dalam ni saya tidak ulas panjang lebar tentang hujah pandangan fuqaha yang menjadi sandaran kepada pandangan saya. Dan sekiranya ada yang tidak berpuas hati atas pandangan, sebab hibah bersyarat balasan, hibah dengan syarat gantian ataupun hibah harta bercagai ini adalah isu ataupun tajuk ataupun sesuatu yang menjadi perbahasan fuqaha dan juga menjadi persisihan pandangan pakar-pakar perancangan dan pengurusan harta. Mungkin sekiranya ada kesilapan ataupun ada pandangan saya yang tidak bersesuaian, tidak selari dengan pandangan tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah terus kepada saya untuk kita berbincang secara ilmiah. Yang saya datangkan pada hari ini hujah-hujah daripada pandangan fuqaha secara umumnya sahaja, dan saya datangkan pandangan ataupun amalan yang dilaksanakan di negara-negara Islam di Timur Tengah, antaranya Jordan, Syria dan Mesir, kerana 3 negeri itu negeri yang saya buat kajian tentang hibah. Kemudian saya juga datangkan sedikit berkaitan pelaksanaan
hibah bersyarat, hibah dengan syarat balasan atau gantian, hibah bercagar yang dilaksanakan di Malaysia. Itu pun saya tak sebut secara detail, nak detail kemudian kita berbincang secara ilmiah, tapi di sini secara umumnya untuk pengetahuan umum pada masyarakat umum. Sebab ini adalah FB Live umum. Kita tak bolehlah nak bagi level, maksudnya perincian itu dalam ini. So saya bagi secara umum, hibah bersyarat, hibah dengan syarat balasan atau gantian secara adalah sah menurut pandangan fuqaha, ada hujah-hujahnya dan ia juga telah dilaksanakan, telah diamalkan. Ada juga kes-kes yang telah diputuskan, ada kes yang diputuskan tidak sah. Tetapi kenapa ia diputuskan tidak sah? Ia bergantung kepada pembuktian yang didatangkan oleh plaintiff ataupun pemohon ke atas harta tersebut. Itu bergantung kepada permohonan ataupun pembuktian, qarinah. Sebab tu saya kata dokumen itu penting, saksi itu penting, dan dokumen itu perlulah dokumen yang memenuhi rukun dan syarat hibah. Okey, dokumen itu penting, saksi itu penting. Juga pembuktian-pembuktian lain pun penting. Tapi yang paling penting ialah akad hibah mestilah sempurna rukun dan syarat akad hibah sebagaimana yang kita telah belajar sebelum ini. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan. Doakan saya sihat. Okey, doakan saya sihat pada bulan puasa dalam bulan Ramadan ni. Kita jumpa lagi hari Selasa minggu depan insya-Allah dengan tajuk hibah umrah dan hibah rukbah. Hibah umrah dan hibah rukbah pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.